Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ta'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua pada hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ketiga daripada bulan suci Ramadan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan kita istiqamah dalam mengisi bulan suci yang penuh berkat ini dengan pelbagai amalan ibadah. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri kita daripada segala perkara yang dapat merusak amalan ibadah kita ataupun dapat merusak pahala puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberi untuk perbincangan kita pada hari ini, untuk tazkirah kita pada hari ini adalah petunjuk nabawi dalam bulan suci Ramadan. Satu hari, tuan-tuan dan puan sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Lalu kemudian baginda berceramah di hadapan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan baginda melakukan perkara tersebut di akhir bulan Sya'ban. Jadi satu hari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Baginda berdiri, kemudian baginda berceramah, menyampaikan sebuah khutbah untuk memberitahu kepada para sahabat sekalian berkenaan dengan kedatangan satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan, dan bagaimana mereka mengambil manfaat daripada bulan tersebut. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabah. Satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah, yubashshir ashabahu, baginda ingin memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Maknanya maklamat ataupun objektif ceramah baginda di akhir bulan Sya'ban tersebut adalah baginda ingin memberitahu mereka kabar gembira. Itu sebabnya para ulama mengatakan bahawa hadis ini menjadi satu dalil bagi amalan yang sering kita lakukan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Apa dia? Yaitu ucapan selamat satu sama lain. Kita sering mengucapkan selamat bulan suci Ramadan, selamat menyambut puasa. Dan perkara ini dilakukan oleh baginda Nabi apabila baginda berceramah dan memberitahu para sahabat berkenaan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Yubashir, baginda memberitahukan kepada mereka berita gembira berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Baginda mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi, tuan-tuan sekalian, tidak lama lagi akan datang satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dia adalah satu bulan yang penuh barakah. Kata Nabi, syahrun mubarak. Dia adalah satu bulan yang penuh barakah. Apa makna berkat ni, tuan-tuan? Apa makna barakah ni? Kita sering berbincang berkenaan dengan keberkatan. Secara ringkas, keberkatan adalah apabila kualiti sesuatu melebihi atau melampaui kuantitinya, itu disebut sebagai keberkatan. Apabila kualiti sesuatu melebihi kuantitinya,
kuantiti makanan yang kita makan misalkan hanya satu pinggan saja, akan tapi kualiti kesan yang ditinggalkan daripada makanan tersebut melampaui atau melebihi kuantitinya, kita sebut makanan tersebut memberikan keberkatan. Kalau Allah bagi kita gaji 1 bulan 5.000 misalkan, sepatutnya 5.000 ni tak cukup untuk keperluan kita, akan tetapi kalau Allah bagi keberkatan dalam gaji tersebut, maka dia akan melampaui keperluan ataupun melampaui kadar kuantitinya, sehingga dia boleh memenuhi pelbagai keperluan yang di luar jangkaan kita. Nah, begitu juga apabila kita berbincang berkenaan dengan bulan Ramadan. Kata Nabi, syahrun mubarak. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni adalah bulan penuh keberkatan. Kenapa Nabi mengatakan bulan Ramadan bulan keberkatan? Sebab setiap amalan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, walaupun bilangan dia sedikit, akan tetapi pahalanya melampaui bilangan kuantitinya. Justru para ulama mengatakan, antaranya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, beliau mengatakan tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi ghairi Ramadan. Satu tasbih yang kita ucapkan pada bulan suci Ramadan, pahala dia lebih banyak daripada 1000 tasbih yang kita ucapkan pada bulan-bulan yang lain. Itulah maknanya keberkatan. Justru baginda memberitahu bulan suci Ramadan ini bulan penuh keberkatan. Baginda memberikan kabar gembira kepada para sahabat, bergembiralah, selamat, tahniah, anda semua tidak lama lagi akan memasuki satu bulan. Bulan tersebut bulan penuh berkat, di mana sekecil-kecil amalan yang kita buat, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru Nabi ingin mengingatkan kepada kita, ambil peluang nih, peluang yang sangat besar. Jadi kalau kita perhatikan apa yang nak disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadis ni, tuan-tuan, Nabi ingin memberitahukan kepada kita bahawa bulan suci Ramadan adalah bulan 1000 peluang, 1000 kesempatan. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Nah, baginda mengatakan bulan ni adalah bulan keberkatan. Justru perbanyaklah amalan. Apa saja amalan yang kita boleh buat. Kalau kita boleh bertasbih, perbanyaklah tasbih. Kalau kita hanya sempat berselawat, banyaklah selawat. Kalau kita boleh memperbanyak amalan ibadah kita di malam hari dengan tarawih sebanyak-banyaknya, dipersilakan dan sangat digalakkan. Dan kalau kita ingin mengisi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sangat digalakkan. Dan oleh karena bulan ini bulan penuh keberkatan, bulan peluang, di mana siapa yang ingin memperbanyak amalan ibadah, dia akan mendapatkan sebanyak yang dia kehendaki, bahkan lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Nah, justru itu tuan-tuan, kalau kita perhatikan, setiap kali masuk bulan suci Ramadan, di zaman generasi salafus soleh kita, generasi salafus saleh maknanya adalah generasi pertama umat Islam daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in dan lain sebagainya. Setiap kali mereka memasuki bulan suci Ramadan, mereka sudah ada konsep bahawa bulan ini adalah bulan keberkatan. Semakin banyak yang kita buat, semakin banyak yang kita dapat. Itu sebabnya mereka kemudian, tuan-tuan, berusaha untuk memanfaatkan bulan tersebut dengan memperbanyak amalan semampu mereka. Ada yang melakukan qiyamul lail atau melakukan solat di malam hari dengan ratusan rakaat, dengan ratusan rakaat, sebanyak-banyak yang mereka lakukan. Ada yang melakukan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan berkali-kali khatam. Bahkan yang sering kita dengar, tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i, imam yang menjadi ikutan kita dan juga ikutan ramai umat Islam di seluruh negara, di seluruh dunia ni, setiap kali memasuki bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Quran 2 kali sehari semalam. Di malam hari beliau khatamkan Quran 1 kali,
Di siang hari beliau khatamkan Quran 1 kali, sehingga apabila bulan suci Ramadan terdiri daripada 30 hari, Imam Syafi'i berjaya menghatamkan 60 kali khatam Quran. Ada yang pernah tanya pada saya, Ustaz, tuan-tuan, cemana nih khatamkan Quran? Mungkin tak menghatamkan Quran 1 kali, 1 malam 1 kali, siang hari 1 kali. Saya baca pun, kalau kita buka lah, misalkan kita buka CD ataupun kita buka YouTube Al-Quran Syekh Sudais misalkan, dia perlukan berapa jam untuk boleh khatamkan Quran. Sebenarnya tuan-tuan, logik kita ni adalah logik orang yang tak pernah buat ibadah dan malas-malas buat ibadah. Kita rasa pelik ketika orang lain mampu melakukan perkara yang kita tak mampu. Betul tak? Padahal sebenarnya tak ada masalah sama sekali dalam menghatamkan Al-Quran 1 malam ataupun menghatamkan Al-Quran siang hari. 12 jam boleh khatamkan Quran 1 kali. Bahkan tuan-tuan, pada zaman sekarang ini pun ada orang yang boleh menghatamkan Al-Quran selama 12 jam 2 kali khatam. Kalau di tempat-tempat yang kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, orang yang hafalan dia hebat dan bacaan dia laju, dia boleh khatamkan Al-Quran 2 kali selama 1 malam. Jadi bukan perkara yang aneh dan pelik apabila kita mendengar perkara tersebut. Nah, poin yang ingin saya sampaikan tuan-tuan adalah apabila baginda Nabi memberitahukan bulan suci Ramadan adalah bulan keberkatan dan bulan tersebut terlalu mahal untuk kita sia-siakan, maka terpulang kepada kita bagaimana kita ingin memanfaatkan bulan ini. Orang yang percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, dia akan ambil peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya baginda mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun qiyam di bulan suci Ramadan, melaksanakan salat malam hari pada bulan suci Ramadan atas dasar yakin, beriman kepada apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi, wahtisaban, dan atas dasar mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan semua dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Jadi poin kita adalah kita mesti yakin, percaya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, maka itu akan melahirkan semangat dan motif kita untuk melaksanakan dan ingin memperbanyak amalan ibadah pada bulan suci tersebut. Nah, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Nabi berkata kepada para sahabat, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Wahai para sahabat, tak akan lama lagi akan datang bulan suci Ramadan. Dia adalah satu bulan yang penuh keberkatan. Kita sudah bincangkan apa makna keberkatan. Lalu Nabi mengatakan, "Iftaradallahu alaikum siyamah." Pada bulan suci Ramadan tersebut Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Dia bukan sekedar kita menahan diri daripada makan, minum dan berhubungan suami istri, akan tapi yang lebih penting adalah puasa mendidik kita untuk menjaga mata kita daripada memandang perkara yang diharamkan, dan menjaga telinga kita daripada mendengar perkara yang diharamkan, menjaga lidah kita daripada mengucapkan perkara yang diharamkan. Justru dalam sebuah hadis lain daripada riwayat Imam Bukhari, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk dan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang haram, Allah tak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Maknanya makan dan minum yang kita tinggalkan ini tak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita hanya berpuasa perut saja, tapi lidah tetap tak dijaga, mata tak dijaga, tangan, telinga dan lain sebagainya tidak dijaga. Justru kata baginda Nabi, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah wajibkan kita berpuasa, dan puasa kita mesti meningkat dari setiap tahun kepada satu level kepada level yang berikutnya.
Jangan sampai puasa kita sejak dulu sampai sekarang hanya level biasa saja, yaitu puasa makan dan minum saja. Kita perlu tingkatkan peringkat ke puasa kita kepada peringkat yang lebih tinggi, yaitu kalau tahun lepas kita berjaya untuk menahan makan dan minum, maka pada tahun ini kita kena bertekad untuk menjadikan puasa kita yaitu puasa yang sempurna, menjaga seluruh anggota tubuh badan kita daripada perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Kata Nabi, bulan suci Ramadan ini juga pintu-pintu surga Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup, dan syaitan semua diikat dan dirantai. Apa maksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu dan dirantai? Tuan-tuan, apa yang saya faham adalah ucapan ini menunjukkan kepada kita bahawa pelbagai peluang Allah telah buka, tinggal kita masuk saja. Surga dah dibuka dah, neraka dah ditutup dah. Ini bermakna Allah telah buat situasi di bulan suci Ramadan sangat-sangat kondusif bagi orang yang nak beribadah. Macam orang yang sudah tengah main bola ni tuan-tuan, dia sudah berada di depan gawang musuh tu, kiper dia dah jatuh, tinggal tendang saja confirm masuk. Begitu juga orang yang masuk ke bulan suci Ramadan, Allah telah buat keadaan dan kondisi di bulan suci Ramadan sangat kondusif untuk ibadah. Pintu surga dah dibuka, pintu neraka dah ditutup, syaitan pun telah diikat. Ini bermakna bahawa apabila syaitan diikat, maknanya di bulan suci Ramadan pertempuran bukan antara kita dengan syaitan, akan tetapi pertempuran antara kita dengan diri kita sendiri. Kita tengah bertempur pada bulan suci Ramadan ini dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita sendiri. Allah ingin tengok bagaimana kita nak kawal hawa nafsu tersebut. Apabila kita kalah dan melakukan maksiat di bulan suci Ramadan, jangan salahkan syaitan. Syaitan dah tak ada kaitan sama sekali dengan maksiat yang kita lakukan tersebut. Jangan lagi kita salahkan syaitan ni jahat sangat, dia telah mempengaruhi saya untuk melakukan perkara yang sepatutnya tidak saya lakukan. Syaitan pun akan berkata, tak ada kaitan dengan aku lagi dah. Aku dah diikat dah. Sekarang ni adalah semua terpulang antara engkau dan diri engkau sendiri. Siapa yang mampu mengawal hawa nafsunya di bulan suci Ramadan, maka dialah orang yang sempurna. Dan siapa yang tak mampu melakukan, atau barang siapa yang tetap melanggar atau melaksanakan perkara-perkara maksiat di bulan suci Ramadan, ini menunjukkan bahawa dia adalah manusia yang paling teruk, bahkan tak ada kaitan dengan syaitan sama sekali. Nah, justru baginda Nabi SAW mengatakan, di bulan suci Ramadan pintu-pintu surga dah dibuka, peluang sangat besar. Pintu neraka telah ditutup, kesusahan pun telah Allah hilangkan, dan syaitan yang menjadi musuh kita telah diikat. Maknanya tinggal kita dan diri kita sendiri, bagaimana kita nak manage diri kita, bagaimana nak kita atur diri kita untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan pada bulan suci Ramadan. Dan yang lebih baik lagi tuan-tuan, baginda turut mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nah, ini adalah kemuncak kabar gembira yang dibawakan oleh baginda Nabi. Kata Nabi, pada bulan suci Ramadan ada satu malam, di mana malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Biasanya kita selalu berbincang berkenaan dengan Lailatul Qadar nanti apabila masuk 10 terakhir. Baginda telah menyebutkan Lailatul Qadar sejak awal bulan suci Ramadan. Kenapa? Sebab untuk mencapai Lailatul Qadar tuan-tuan, dia bukan dimulakan dengan 10 malam terakhir. Akan tapi perancangan untuk mencapai malam tersebut mesti bermula seawal bulan hari pertama bulan suci Ramadan.
kita kena rancang macam mana nak capai Lailatul Qadar. Kita kena rancang bagaimana kita nak dapatkan kelebihan malam Lailatul Qadar. Dengan cara sejak masuk bulan suci Ramadan kita telah mengetahui kelebihan yang terdapat di bulan tersebut. Lalu kita nak rancang apa yang kita mesti lakukan, apa yang akan kita lakukan, masjid mana yang kita nak pilih untuk iktikaf, apa agenda yang akan kita lakukan pada malam tersebut dan lain sebagainya. Mesti kita rancang pada awal-awal bulan suci Ramadan. Nah, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, tuan-tuan? Lailatul Qadar, tuan-tuan, adalah satu malam yang sangat mulia sebab dia berkaitan dengan turunnya pertama kali Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menceritakan apabila turun Al-Quran tersebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat turun mengiringi turunnya Al-Quran, juga dipimpin oleh ruh, yaitu malaikat Jibril yang memimpin mereka untuk membawa Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Lailatul Qadar dia akan berulang setiap tahun. Lailatul Qadar akan berulang setiap tahun. Para ulama mengatakan dia tidak ditentukan pada malam-malam apa. Dia boleh berlaku pada malam pertama, boleh berlaku pada malam pertengahan, boleh berlaku pada malam terakhir dan lain sebagainya. Dia berpindah dari satu malam kepada malam-malam berikutnya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malam-malam yang dikatakan sangat berpeluang berlaku Lailatul Qadar, dia antaranya adalah malam 17. Ini disebutkan para ulama, antaranya Imam Ibn Rajab, beliau katakan malam yang sangat berpeluang dikatakan berlaku Lailatul Qadar adalah malam 17, lalu malam 19, malam 21, 23, 25, 27. Ini adalah malam-malam yang sering dikatakan berlaku Lailatul Qadar. Dan di antara malam-malam tersebut, tuan-tuan, antara malam yang sangat penting untuk kita ambil perhatian adalah malam 23 Ramadan. Di kalangan kaum salaf kita, salafus saleh, mereka mengatakan 23 Ramadan disebut juga sebagai Lailatul Juhani. Dia adalah malamnya Al-Juhani. Juhani ini adalah nama seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Unais Al-Juhani. Dia ni duduk di luar Madinah. Abdullah Al-Juhani ni duduk di luar Madinah dan dia tak boleh pergi ke Madinah untuk iktikaf setiap malam. Macam kita jugalah pada hari ini kan, kita kadang terlalu sibuk dengan kerja kita yang lain sehingga kita pun tak mampu untuk iktikaf setiap malam, terutamanya di malam-malam 10 terakhir. Okey, tak apa. Dia lalu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Wahai Rasulullah, rumah saya jauh daripada Madinah dan saya tak boleh datang setiap malam untuk iktikaf di Masjid Nabawi. Oleh karena itu, tolong tentukan bagi saya satu malam untuk saya datang dan iktikaf pada malam tersebut." Jadi dia minta tips daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu mengatakan, datanglah pada malam 23. Nah, justru setiap kali datang, setiap 23 Ramadan, Al-Juhani akan datang ke Madinah. Dia datang selepas lepas asar, kemudian dia stay iktikaf di masjid sampai pagi. Esok pagi lepas subuh dia balik ke rumahnya. Nah, oleh karena Nabi yang tentukan malam tu malam 23, datanglah malam 23, seolah-olah dia memberikan isyarat bahawa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya, tuan-tuan, pada zaman dahulu di Madinah setiap kali 23 Ramadan mereka penuh datang ke masjid, dan untuk mereka menghidupkan qiyamul lail di masjid, mereka iktikaf di masjid sampai pagi. Kenapa? Mereka mengambil peluang dan tips daripada Al-Juhani yang dibagi oleh baginda Nabi untuk datang pada malam tersebut. Nah, malam Lailatul Qadar ni, tuan-tuan, adalah satu malam yang sangat mulia
Justru kita penting untuk buat perancangan pada hari ini. Kalau boleh kita pilih mana malam-malam yang menurut kita boleh untuk kita berikan masa kita untuk iktikaf dan ibadah pada malam tersebut. Sekali lagi, kalau tak boleh tadi malam 17, maka malam 19. Kalau tak boleh 21, 23, 25, 27. Kita pilih mana-mana malam ni yang bersesuaian, dan kita boleh rancang sejak hari ini. Kalau ada kesibukan atau kerja banyak, kalau boleh habiskan semua kerja tersebut sebelum datang malam-malam tersebut. Jadi kita boleh berikan tumpuan sepenuhnya pada malam tersebut. Dan ada lagi satu tips, tuan-tuan. Ada seorang ulama tabi'in bernama Sa'id ibn al-Musayyab. Beliau mengatakan, siapa yang salat isya berjamaah pada malam Lailatul Qadar, dia telah mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi siapa yang solat isya berjamaah, sebab Lailatul Qadar ni, tuan-tuan, fadilah atau keutamaan dia bermula sejak masuknya malam hari hingga terbit fajar, hatta matla'il fajar, hatta sampai terbit fajar. Justru siapa yang solat isya berjamaah, dia telah mendapat sebagian keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab dalam sebuah hadis baginda juga mengatakan, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang solat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah bangun qiyamul lail setengah malam. Jadi kalau satu malam 12 jam, maknanya dia telah melakukan qiyam atau tahajud selama 6 jam kalau dia solat isya berjamaah. Nah, justru tips yang boleh kita amalkan juga, tuan-tuan, adalah kalau kita tak boleh seperti ulama-ulama terdahulu atau seperti tokoh-tokoh terdahulu yang mereka memberikan tumpuan sepenuhnya pada bulan suci Ramadan, memberikan masa sepenuhnya di masjid dan membaca Al-Quran, maka paling kurang adalah kita tidak meninggalkan solat isya berjamaah sepanjang bulan suci Ramadan. Sebab salah satu daripada malam-malam tersebut confirm Lailatul Qadar. Kalau kita solat isya berjamaah setiap malam pada bulan suci Ramadan, maka confirm kita telah mendapat sebagian daripada Lailatul Qadar, dan kita mendapatkan pahala 1000 bulan apabila kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Nah, justru tips yang paling penting adalah kalau boleh kita tak tinggalkan solat isya berjamaah. Tak apalah kita tak boleh etikaf misalkan 10 malam terakhir di masjid. Tak apalah mungkin kita tak boleh menghatamkan Al-Quran sepanjang bulan suci Ramadan. Akan tetapi paling kurang yang mesti kita lakukan adalah kita melaksanakan solat isya berjamaah, dan insya Allah kita mendapatkan kelebihan tersebut. Lebih hebat lagi kalau kita melaksanakan solat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Sebab Nabi SAW mengatakan, man shallal fajra fil jamaah faka'annama qamal laila kullah. Siapa yang hadir solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan qiyamul lail satu malam penuh. Jadi kalau isya berjamaah, fadilahnya adalah kita seolah-olah mendapat pahala qiyamul lail setengah malam. Tapi kalau kita melakukan solat fajar berjamaah, maka seolah-olah kita telah melakukan qiyamul lail satu malam penuh. Dan bayangkan kalau kita boleh melakukan solat isya berjamaah sepanjang bulan suci Ramadan, lalu subuh berjamaah sepanjang bulan suci Ramadan, satu bulan penuh kita telah ditulis melakukan qiyamul lail sepenuh malam. Dan kalau salah satunya Lailatul Qadar, maka insya Allah kita mendapatkan kelebihan daripada malam tersebut. Dan terakhir, hadis ini Nabi SAW mengatakan, hadis ini ditutup dengan ucapan baginda Nabi, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tak mendapat kelebihan kebaikan bulan suci Ramadan, maka dialah orang yang sangat merugi, kata Nabi. Rugi peluang begitu besar, rugi pelbagai
tawaran begitu banyak, tapi kita tak dapat sedikit pun. Hanya orang yang betul-betul merugi saja yang tak mendapat kelebihan bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibn Hibban, baginda Nabi SAW juga pernah bersabda, siapa yang masuk bulan suci Ramadan lalu keluar semula daripada bulan tersebut namun dosa-dosanya belum Allah ampuni, dia adalah orang yang sangat merugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kalangan tersebut, dan mudah-mudahan kita boleh memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh barakah ni, yang hanya beberapa hari saja, dengan pelbagai amalan-amalan yang akan mendapatkan pelbagai keuntungan, dan akan kita lihat pelbagai ganjaran daripada Allah nanti di akhirat insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.